Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya sentiasa teriring agar anda berbahagia bersama keluarga tercinta. Apa khabar saudara Roslila, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syahrul Azam, itu juga saudara Zamari LC. Selamat malam, saudara Syah Ibrahim, saudara Muhammad Asidir, saudara Puan Nurlina Syahrudin, saudara Muhammad Nazri Syafi'i, saudara Syukur Jamil, saudara Fazil Yub, apa khabar saudara? Mazli Syamsuddin. Itu juga Aminah, Kak Minah, apa khabar? Jangan sedih Kak Minah dari Terengganu, Sabah. Saudara Kamarul Azhari, saudara Oping Temu, Cik Mat Mohani dari Taiping, ya, saudara Cik Mat, saudara Muhammad Effendi, saudara Syahli Ahmad, saudara Hasbullah Hijat, urut Bismillah. Dan juga saudara jangan lupa like, share dan subscribe di Instagram. Saudara, apa khabar saudara Azizam, saudara Yauman Waras di Instagram. Yang saya harapkan daripada anda, Raja Kuala Kerak, adalah like, share dan subscribe. Itulah saja menghibur saya, memberi saya semangat untuk saban hari bersiaran dengan anda. Ya, saudara Rosnah Floris, saudara Azizam, hidup UMNO katanya. Saudara Zaidun Mat, saudara Tailong, apa khabar saudara? Saudara Raja Kamal Zabaizan, apa khabar aku? Moga sehat di Sungai Petani. Saudara Hashim Alias, orang Melaka, apa khabar? Saudara Mat Yusof Ishak, saudara Zaidun Ismail, Cik Medan, Ayang Haji Chun, Abdul Rahman, begitu juga dengan saudara Azli, saudara Zamuddin Ahmad, saudara Awang Yusof, Cik Rosli, Hamidah Abdul Rashid, saudara Isa Ismail, saudara Hazrul. Ya, saudara. Baik, bagi teman-teman yang tak berkesempatan saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan ini, saudara. Jangan risau. Tapi nak sebut nama satu persatu tu bila ada kesempatan, ya, saudara Puan Nur Haimi, saudara Osman Hamid Hulu, Ishak Mazan, Medan K, saudara Mat Zaki, sama ada di Instagram maupun di Facebook. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Itu saja yang saya harapkan. Terima kasih Puan Siti Fatimah, saudara Tada Murtada. Baik saudara, hari ini hari Ahad 4 September merupakan hari yang ke-900. Dah 900 hari dah saudara COVID-19 melanda negara kita ini. Menurut laporan daripada saudara Jamil Idris dan saudara Rio dari Universiti Melaya, ada sedikit pengurangan. Tak banyak daripada kemarin. Kemarin 2,328. Tapi semalam 2,244 jangkitan. Menjadikan jumlah jangkitan adalah 4,790,224 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dan semalam rupanya ada kematian, 9 kematian saudara. Menjadikan jumlah kematian terkumpul 36,225 warga kita saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rio, saudara Jamil Idris yang hari-hari menghantar kiriman untuk pencerahan perkongsian kita bersama. Ya, saudara Kamal Zaman, Nuraida Ramli, Kalsum, saudara Ayub Tasik Cini, saudara Haini, saudara Ahmad Manak. Dan dari laporan tersebut, saya melihat terdapat 5 negeri ada peningkatan jangkitan dan susut di 11 negeri. Sementara itu, Perak nampak gayanya naik balik yuk. Naik kepada 224 jangkitan. Selangor susut 679. Wilayah Persekutuan juga susut 466. Sabah turut susut 187. Negeri Sembilan juga susut 112. Itulah 5 negeri saja saudara yang ada jangkitan mengatasi jumlah 100. Yang lain di bawah para 100. Bersamalah kita berusaha untuk memutuskan jaringan ini saudara. Jaga kebersihan diri kita, jaga keluarga kita sebaik mungkin saudara. Ya. Baik saudara, itulah Puan Syarifah Hafifah, Saudara Rizanal, Saudara Abdul Hamid, Norid, Muhammad Syaril. Usai pencerahan COVID-19 seperti biasa, saya mohon tak banyak dalam 2 minit ke 3 minit untuk memberi pencerahan berhubung dengan dalam segmen e-commerce. Kalau saudara mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330 41241.
Al-Azhar dia masih berniaga setangi ataupun kemian yang dibakar, al-bakur, wangi saudara, semerbak harumnya. Dan juga wangi-wangian, parfum daripada Timur Tengah. Dan juga gula O. Ini bagi mereka yang nak jaga kesihatan, yang mengurangkan jumlah gula dalam badan. Kerana gula O ini dia tidak ada kalori saudara. Anda juga boleh memesan makanan yang agak sedap, harga lama, walaupun harga daging naik, iaitu dendeng manis Siti Farehah. Hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang, kalau nak beli buah-buahan yang harga murah, grade AAA, manis, ceri, anggur, kiwi dan sebagainya, boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap, pedas, rangup dan manis. Mampu beli, mampu rasa, bila kita melabun, sedap dimakan. Sila hubungi Saudara Nizam di talian 019 435 1203. Saudara Norwich, Saudara Supar Kamsi, Saudara Manpol. Itulah saja e-commerce kita. Baik, saudara. Hari ini, petang tadi, saya menerima berita yang cukup mendukacitakan saya. Ya, sahabat saya yang saya anggap sebagai adik saya, iaitu Allahyarham Saudara Ahmad Sa'bun. Beliau merupakan mantan seusaha pergerakan pemuda UMNO waktu saya bergerak dalam pergerakan pemuda UMNO di bahagian Seputih. Beliau merupakan suami kepada novelis Sri Diah. Dan beliau telah pun dijemput untuk pulang ke negerinya yang abadi. Jenazah Allahyarham telah disemadikan di tanah perkuburan di Shah Alam usai solat maghrib tadi. Kepada sahabat saya, Allahyarham Saudara Ahmad Sa'bun, selamat berangkat, duhai sahabat, ke negerimu yang abadi. Pemergianmu ku iringi dengan hati yang duka, namun itulah ketetapan ilahi. Kepada Adinda Sri Diah dan keluarga, bertabahlah menghadapi dugaan ini. Moga keluarganya bertabah menghadapi dugaan, saudara. Jadi untuk itu saya mintalah, saudara, bersamalah kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada roh adinda saya, Allahyarham Ahmad Sa'bun. Semoga roh Allahyarham damai di sisi penciptanya dan diampunkan segala dosa-dosanya serta diterima setiap amalannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Dalam kesedihan begitu, hidup perlu diteruskan. Ya, saudara. Saudara Coca-Cola Mo, salam dari Jepun. Ya, saudara, dalam kesedihan ini saya harus memberi pencerahan juga. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana seorang Muslim tidak boleh membatasi dirinya dalam mencari ilmu. Dia harus memupuk semangat untuk menambah ilmu pengetahuan supaya darjatnya di sisi Allah SWT meningkat. Orang-orang berilmu mempunyai darjat yang tinggi di hadapan Allah, saudara. Allah berfirman dalam surah Al-Mujaddah. Surah Al-Mujaddah lah, ayat yang ke-11 yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang yang berilmu di antara kamu dan juga diberi ilmu pengetahuan akan darjatnya. Ingat saudara, ilmu yang bermanfaat menjadikan seseorang itu terhormat di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia. Dengan itu, setiap Muslim tidak boleh berasa puas dengan ilmu yang diperolehinya. Dia harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Baginda terus dan tidak pernah henti-henti menuntut ilmu. Tingkatkan kejayaan seseorang dalam meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Oleh itu, perlulah menimba ilmu sebanyak mungkin. Kerana apabila seorang itu menuntut ilmu dan punya niat yang tulus untuk menjaga agamanya dan memberi faedah kepada masyarakat umum, maka Allah akan memberinya kemudahan dalam mendapatkan ilmu tersebut. Ketika dia sedang menekuni kajian tersebut, Allah SWT akan membukakan cakrawala yang lebih luas sehingga dia mampu menguak tema-tema perbahasan lainnya apabila dia sudah menguasai satu-satu bidang ilmu Allah. Secara Allah SWT memberinya kemudahan bagi menguasai disiplin ilmu yang lain. Ingat saudara, kemuncak kepada penguasaan ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya.
Ya, kalau dah ada ilmu tu kenalah diamalkan. Ya, Kekanda Zainal, saudara Mat Amin, ya. Itu juga saudara Mat Spana. Terima kasih. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya Datuk Syed Ali. Dia sempat menghantar kiriman kepada saya dalam segmen Mutiara Kata. Katanya, lidah tidak akan dipertanggungjawabkan atas setiap kata yang dituturkan. Bukan. Lidah kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap kata yang dituturkan dan akan menjadi persaksian di akhirat nanti. Sungguhnya Allah Maha mendengar. Saudara, itu gambaran ataupun kata-kata mutiara yang disampaikan kepada saya oleh Datuk Syed Ali. Hari ini saya sedikit pencerahan untuk memberi pengetahuan dalam segmen kadang-kadang tahukah anda bahawa terdapat seorang insan yang mulia hatinya yang mewakafkan tanahnya bernilai 197 juta ringgit. Beliau meninggal dan meninggalkan hartanya sejumlah 197 juta ringgit. Ini adalah kisah seorang saudagar kain. Namanya Ahmad Dawaji Dadai Boyhoy yang meninggalkan harta wakaf kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Beliau merupakan dilahirkan pada tahun 1907 di Gujarat, bukan di Malaysia sahaja. Allahyarham dilahirkan di Gujarat pada tahun 1907. Merupakan seorang hartawan dan ahli perniagaan yang telah berjaya dalam bidang tekstil, jualan kain. Beliau amat fasih dalam pelbagai bahasa dan amat gemar pada kitab dan ilmu. Pada tahun 90-an, setelah merantau ke seluruh dunia, selama berdekad-dekadnya, akhirnya beliau memilih untuk tinggal di Kuala Lumpur. Sejak dahulu lagi, Allahyarham telah menginfakkan hartanya dengan mewujudkan wakaf. Pada asalnya, ia bermula sebagai wakaf keluarga, tapi kemudiannya dinamakan Al-Waqaf Al-Islami Al-A'lami. Surat cara penubuhan wakaf ini telah diedarkan pada tahun 1971. Dengan penampilan serta gaya hidup yang sederhana, kediaman terakhir beliau hanyalah sebuah flat, saudara, di Jalan Masjid India. Dalam flat itu dipenuhi dengan kitab-kitab serta majalah yang akhirnya turut diwakafkan. Allahyarham telah kembali ke rahmatullah pada 24 Januari 1987 ketika berusia 82 tahun tanpa meninggalkan waris. Dengan penampilan serta gaya hidup sederhana, kediaman beliau begitu sederhana sehingga akhir hayatnya hanyalah sekadar sebuah flat di Jalan Masjid India, sedangkan beliau adalah jutawan yang hebat. Tiada siapa yang tahu warga tua yang sering kelihatan di warung-warung persekitaran Masjid India itu merupakan seorang dermawan yang murah hatinya. Sebelum meninggal dunia, beliau telah menyatakan hajatnya untuk meneruskan amalan wakaf yang terdiri daripada beberapa aset hartanah dan juga saham kepada pihak berkuasa agama. Melalui wakaf tersebut, hartanya yang berupa sebidang tanah yang luas sekitar 1.2 ekar di Jalan Perak, di Jalan Perak dan juga beberapa aset lain menjadi milik penguasa dengan manfaat kepada umat Islam. Bertarikh 18 September 1991, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengeluarkan vesting order bahawa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah pemegang amanah almarhum memandangkan beliau telah tidak mempunyai waris serta bagi memenuhi wasiatnya. Wakaf Ahmad Dawaji berupa hartanah di kawasan begitu tinggi nilai. Ini membolehkan ianya dimajukan dan akhirnya memberi ruang yang besar kepada umat Islam. Nilai tanah tersebut sebelum dibangunkan pada tahun 2007 sekitar 34 juta. Tanah tersebut kemudian dibangunkan sebagai sebuah menara wakaf setinggi 34 tingkat. Hari ini dikenali sebagai Menara Wakaf Bank Islam. Pada tahun 2019, hartanah tersebut dianggarkan bernilai 197 juta ringgit. Jadi hasil pajakan yang diterima oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi tempoh 25 tahun berjumlah 56.6 juta ringgit. Manfaat terhadap aset wakaf juga dapat disalurkan untuk kebajikan umum yang melibatkan masyarakat bukan Islam seperti derma kepada Yayasan Kanser atau Rumah Warga Emas tanpa mengira latar belakang agama. Nama Allahyarham juga turut diabadikan di surau di Menara Wakaf Bank Islam dengan nama Surau Wakaf Ahmad Dawaji Dadaboy. Itulah saudara sedikit catatan. Kita harus mengenang orang yang berbudi, orang yang mulia hatinya. Semoga ini dapat pengajaran kepada kita semua saudara
dan serta saya membacakan tentang kisah hidup dermawan tersebut yang lahir di Gujarat tapi menetap di negara ini, dan inilah peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mulia hatinya mewakafkan segala hartanya kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk kegunaan ummah. Saudara Jaharuddin, saudara Mak Piah, saudara Ramlan, semoga ini semua dapat menjadi pedoman dan petunjuk kepada kita, saudara. Ingatlah, saya juga, saudara Mak Yusof, saya minta maaf, saya tak tahu macam mana nak di-livekan bersama, saudara. Dan saudara, saya cuma sekadar berpesan pada pimpinan negara agar mereka tidak berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang dan khawatir. Kalau berbelanja tanpa had wang negara, maka negara akan muflis. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, kecelaruan politik Melayu. Namun begitu, sebelum saya beri pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, pengat keladi kuih bahulu dalam sahan sebantal roti. Jangan jadi seperti dedalu, berpaut di dahan sampai ke mati. Itu Pak Nazir mengingatkan kita. Jangan jadi dedalu, berpaut di dahan sampai mati. Mengingatkan orang saja. Saudara, Pak Nazir mengatakan bahawa sahan itu adalah merupakan pinggan besar. Pak Nazir. Tambahnya lagi, adik suka mendengar pantun. Hingga sekarang, tidak jelak. Bercakap jika tidak bersantun, dianggap orang tidak berakhlak. Jadi kita harus berbicara dengan bersopan santun, saudara. Saya malam ini kita skip dulu gedung ilmu sebab tadi saya dah baca tentang kisah hidup Ahmad Dewaji tadi untuk kita langsungkan berbicara kita yang lain. Kerana nanti tak sempat, hari ini banyak benda yang nak bercakap. Sebelum itu, saya harus memberi peringatan. Tadi peguam saya ajak saya makan tengah hari. Dia mengingatkan lagi saya. Dia kata, jangan lupa. Orang nak marah pun marahlah. Mesti memberi ingatan bahawa siapa yang menyunting live saya ini, dan dimasukkan mana-mana, sama ada dalam saluran YouTube, ataupun mana-mana saluran, ya, saudara, maka mereka harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas setiap suntingan anda maupun komen-komen yang anda lakukan. Harapan saya, kalau anda menghantar kiriman ataupun komen, berbahasalah sebaik mungkin menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi Negara. Saudara Muhammad Darwish, Puan Maznah. Dan ini adalah pencerahan politik. Matlamat tidak lain tak bukan hanya sekadar memberi informasi. Dan prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Halaman ini tidak dibayar, jauh sekali menerima bayaran, saudara. Itulah kenyataan yang perlu saya nyatakan kepada saudara, kerana kita ini, warga Cita Damai, haruslah bersopan santun dalam berinteraksi dalam halaman saya ini. Baik, saudara. Hari ini daripada pagi sampai ke petang nampak gaya cuaca panas. Tak adalah macam semalam, kemarin dan beberapa hari yang lalu. Tapi bagaimanapun bila suasana memejar begini, saya mengharapkan kita sentiasa menjaga diri dengan baik. Tambah-tambah lagi sekarang ni, tadi banyak musim majlis perkahwinan. Pastikan anda menjaga penjarakan sosial. Saudara, balik dari majlis, mandilah, bersihkan diri anda. Dan hari ini saya menerima perkabaran bahawa mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir, telah pun dibenarkan keluar daripada hospital sekitar jam 9.30 pagi tadi. Beliau sebelum ini dimasukkan ke Institut Jantung AJN setelah disahkan positif COVID-19 pada 31 Ogos lalu. Dalam satu kenyataan dikeluarkan pejabat Dr. Mahathir hari ini, ia telah turut memaklumkan ahli Parlimen Langkawi itu akan meneruskan kuarantin di rumahnya sehinggalah Selasa ini. Dr. Mahathir berusia 97 tahun, dimasukkan ke IJN berdasarkan nasihat pasukan keselamatan beliau serta untuk tujuan pemantauan. Dalam waktu yang sama juga, saya menerima berita bahawa mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib, yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun, telah pun dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani rawatan. Katanya rawatan sakit usus katanya. Tapi ini belum dapat disahkan. Kerana menurut pegawai khas Datuk Seri Najib, itu saudara Muhammad Mukhlis Maghribi, bekas Perdana Menteri itu dimasukkan ke HKL pada tengah hari tadi dan sedang menerima rawatan. Namun beliau tidak memberikan sebarang butir terperinci mengenai rawatan sembilan.
Jadi bagaimanapun kita katanya dia mengucapkan terima kasih kepada pihak penjara dan Hospital Kuala Lumpur di atas segala kerjasama dan bantuan yang diberikan. Setakat ini keadaan beliau stabil. Bersamalah kita berdoa, saudara. Beliau bagaimanapun tidak memberitahu apa jenis penyakitnya. Cuma yang saya dengar tadi, gosip-gosip orang mengatakan itu saja, saudara. Dan petang tadi, sekitar jam 2.30 petang, di dataran Pekan, diadakan satu himpunan solidariti terhadap Datuk Seri Najib yang dilangsungkan oleh warga Pekan. Memanglah tak ramai, bukan dijemput pada seluruh negara untuk warga Pekan. Saya lihat ramai juga yang hadir, saudara. Dan kehadiran di majlis tersebut termasuklah Peguam Datuk Zaid Ibrahim selaku mantan menteri yang pernah berada satu kabinet dengan Datuk Seri Najib. Dan beliau kini telah pun kembali menyertai UMNO. Samping itu, turut hadir Saudara Hisham Jalil, Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, Datuk Seri Rosmah Mansur, isteri Datuk Seri Najib, dan anak-anak Datuk Seri Najib, iaitu Ketua Pergerakan Pemuda Pekan, Saudara Nizam, Saudara Najwa, dan anak perempuan Datuk Seri Najib. Itulah, saudara, yang sempat saya lontarkan berita-berita. Bagaimanapun, saya tempat juga menerima yang saya rasa saya nak baca hari ini, saudara. Saya dengar hati-hatilah. Ini adalah kiriman pada tanggalnya 22 Ogos. Saya anggapkan ini merupakan warkah dari penjara. Ini beluahan hati Datuk Seri Najib. Katanya, pada ketika mesej saya ini disiarkan, nasib saya sudah pun ditentukan. Saya mungkin tidak ada peluang lagi meluahkan isi hati kepada semua. Mungkin ini sahaja yang dapat saya tinggalkan. Satu perjalanan yang amat sukar saya dan keluarga berapa tahun ini dan lebih mencabar pada masa akan datang. Saya hanya mohon doakan segala urusan dipermudahkan. Menurut Seri Najib katanya, dunia politik ini ada yang kata licik dengan penginayaan, kejam, bermusuhan, keikhlasan dibalas pengkhianatan serta penghinaan. Saya sendiri telah melihat dan mengalami kesemua ini sehingga kini. Mungkin inilah perjalanan yang ditakdirkan di dunia buat diri saya. Saya mula aktif dalam dunia politik dan perkhidmatan awam pada tahun 1976. Hingga ke hari ini 40 tahun lamanya. Saya berusaha memimpin negara hampir 10 tahun. Ada yang kata naik tidak memijak lawan, jatuh tidak mengheret kawan. Saudara, I guess, ini catatan Datuk Seri Najib. I guess in politics, you should never be a gentleman. But that is my personality. How can I be someone I'm not? Jadi kadang-kadang dalam politik ni sebenarnya, jangan terlalu bersikap gentleman. Tapi itu tak mampu dilakukan olehnya. Sepanjang masa ini, saya hanya mahu berikan usaha yang terbaik. All I wanted to do was give my best and do what I could. Saya akan berusaha untuk melakukan apa sahaja untuk mencurah bakti dalam menyelesaikan masalah legasi yang ditinggalkan oleh pemimpin lama kepada saya. Mengharungi beberapa krisis kewangan, menggandakan saiz ekonomi negara, membina aset negara dan banyak lagi lah kata-katanya. Dan paling menyentuh saya, beliau menyatakan bagaimana beliau mendahulukan rakyat dengan mewujudkan Klinik Satu Malaysia, UTC, Perumahan Rakyat, Kota Haji, SL1M. Dari nelayan ke pekebun kecil, keluarga berpendapatan rendah ke bujang, anak-anak bersekolah, pelajar-pelajar IPT dan TVET, anak-anak muda yang impikan rumah mampu milik, kepada keperluan pengangkutan awam dan permodenan infrastruktur. Sama ada lebuh raya tanpa tol atau perkhidmatan kereta api moden menghubungkan seluruh Lembah Kelang, Sabah dan Sarawak. Saya tidak pernah meninggalkan rakyat. I was only interested in doing my job, giving my best. Jadi malah membela kelangsungan hidup rakyat masa terdesak dan amat memerlukan dengan penyediaan skim insurans dan sebagainya. Tak mengapalah katanya. Jika orang tidak menghargainya, it is okay if no one appreciate this. Such is life after all. Segala-galanya adalah kehidupan. Saya ikhlas memimpin Malaysia. I give my best. I try my best. Tidak mengapa jika tiada yang menghargainya. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui. Hanya Allah SWT yang memahami pengorbanan saya sepanjang perjalanan ini. Memikul batera UMNO dan Barisan Nasional. Berjuta-juta ahlinya. Mengurus parti dan menampung keperluan.
dari pusat kebahagiaan, kecawangan dan ke akar umbi yang akhirnya ke tangan rakyat, meringankan beban yang ada, merakyatkan kerajaan dan memberikan segala yang ada kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Ke pengorbanan peribadi saya, masa dan keluarga dari fajar subuh sehingga ke senja matahari. Kini, saya berhadapan dengan dugaan yang berat yang menguji saya dan keluarga. Saya hadapi. Mungkin inilah harga pengorbanan, katanya. Dan bila sempat berpesan, jaga pekan baik-baik masa saya tiada. Mereka orang kampung saya. Dah lama saya dengan mereka. Please pass the message to MB. Katanya, sila sampaikan mesej ini pada Menteri Besar. Berkhidmatlah untuk penduduk Pekan. Kerana dari usia 23 tahun, saya berada di Pekan. Saya mendoakan agar Pekan terus menerima khidmat bakti yang terbaik, dijaga kebajikan sebagaimana yang diuruskan sepanjang masa ini. Najib Razak. Itu merupakan catatan dari penjara yang sempat saya terima hari ini, yang saya kongsi dengan saudara. Bagi saya, luahan hati agak sedih juga. Dalam saat-saat begitu, saudara, kita sedih-sedih juga. Hidup masih diteruskan. Saya agak terperanjat hari ini. Tiba-tiba, Presiden Parti Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menggesa agar Ketua Polis Negara, Tan Sri Akhil Sani Abdullah, supaya segera menghentikan semua bentuk tekanan dan gangguan terhadap timbalannya Rafizi Ramli. Garang nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam katanya polis merampas telefon bimbit Rafizi ketika beliau memberi keterangan berhubung dakwaannya berkaitan projek kapal tempur pesisir LCS. Beliau menyifatkan tindakan polis merampas telefon bimbit Rafizi untuk tujuan siasatan agak keterlaluan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah ini ternyata suatu intimidasi terhadap beliau, itu Rafizi, dalam menentang gejala rasuah di negara ini. Seperti yang pernah berlaku pada anak-anak muda dan mahasiswa dalam himpunan turun. Pihak polis juga harus berlaku adil, katanya. Dalam hal ini termasuklah menyiasat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdul Latif Ahmad, kerana laporan polis terhadap beliau turut dibuat tempoh hari. Harus diingat, amalan 2 darjat seperti ini tidak harus diamalkan. Sebaliknya, perlu benar-benar telus menjalankan siasatan tanpa sebarang tekanan yang dikenakan. Menurut kata Ketua Pembangkang itu melalui Facebooknya. Sebenarnya saudara, Rafizi semalam telah pun memberi kenyataan kepada pihak polis. Ini adalah kerana beliau mendakwa Datuk Latif punya isteri bernama Zainab yang menjadikan bicara panas di media sosial saudara. Dalam keadaan begitu, saya tengok juga ada satu dalam Facebook. Ini bagi saya melampau ni, saya kata. Tapi tak apalah, saya harus baca juga kenyataan daripada Ketua Penerangan Bersatu. Wan Saiful Wan Jan. Beliau juga merupakan penulis manifesto 1000 mimpi saya. Kerana dalam kiriman media sosial, dia menuduh. Dia kata pimpinan UMNO, pimpinan DAP merupakan kluster mahkamah dan penghuni penjara kajang. Jadi saya haraplah Mamat ni nak bercakap tengok buku. Tengok dulu kat cermin. Jangan tuduh UMNO saja. Mereka yang berada dalam Parti Bersatu pun berselerak. Saya tak mau dedahkan apa yang sedang dihadapi oleh pimpinan Bersatu. Jagalah mulut tu elok-elok. Nak berpolitik, politiklah. Kita harus berpolitik secara matang. Bukan menyerang peribadi. Tapi bila beliau mengaibkan pimpinan UMNO secara terbuka, nanti tibalah masanya nanti akan adanya pimpinan-pimpinan daripada UMNO yang mendedahkan tentang kebobrokan pimpinan dalam Parti Bersatu. Apatah lagi mereka yang melompat dan sebagainya. Sebab itu orang kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Meminjam kata-kata Dr. Dato' Azalina, jeng-jeng-jeng. Jangan sedap mulut. Kita tunggu nanti, saudara. Sebab itu, hari ini saya tengok, tiba-tiba saja Malaysia kini mendedahkan semula tentang kenyataan daripada Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Razlan Rafizi. Ini kenyataan ini dikeluarkan pada 16 April 2021. Saudara, Datuk Razlan
menzahirkan ketidakyakinannya terhadap alasan diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin berkenaan soal proklamasi darurat. Samping itu, dia mempersoalkan dalam jangka masa darurat dilakukan 600 bilion telah dibelanjakan. Rakyat hanya mengetahui angka, tapi tiada sesiapa yang dapat memberi penjelasan. Malahan Parlimen sewaktu digantung sehingga saat ini juga tidak diberitahu setiap perbelanjaan yang dibelanjakan oleh pimpinan bersatu. Jeng jeng jeng. Dan sekarang ni orang dah mula buka dalam keadaan begini. Sebab itu saya kata nak bercakap dalam politik ni lebih baik bercakap soal dasar. Bukan menuduh orang tu korup, orang ni korup. Bersatu tu banyak cara. Jadi saya malas lah nak cakap apa-apa pun dalam keadaan begini. Cuma saya marah bila menuduh pemimpin UMNO, kluster mahkamah. Betul lah kerana anda sekarang berada di anjung kuasa. Tengok nanti, kalau selepas usai pilihan raya nanti, apa nak jadi pada anda? Apa nak jadi pada pimpinan anda? Banyak, bukan tak ada. Soal keterlanjuran dalam kepimpinan juga wajar diseret ke muka pengadilan. Sekarang ni Presiden telah pun diwujudkan. Perdana Menteri juga tidak terlepas daripada sebarang dakwaan. Keluarga Perdana Menteri juga, keluarga Menteri juga. Menteri, pemimpin-pemimpin. Jadi kalau nak bercakap, hati-hati. Jangan sampai masa nanti, kemudian waktu itu anda kata balas dendam. Waktu itu, tunggu, saudara. Saudara. Dan terkini, saya dapat pula kiriman bahawa Muktamar PAS yang bersidang berakhir hari ini di Alor-Star telah pun memutuskan, ni muktamarnya bertemakan Malaysia Sejahtera. Ya, saudara, terkini Muktamar PAS telah pun meluluskan usul antaranya untuk meneruskan kerjasama dengan UMNO. Saya geleng kepala. Usul yang dikemukakan oleh Dewan Ulama PAS Pusat itu bertujuan untuk mengembalikan kuasa parti-parti politik Teras Melayu Islam dalam pilihan raya berkenaan termasuk meneruskan kerjasama dengan UMNO. Ini keadaan saya. Ini Muktamar PAS telah meluluskan. Saya geleng kepala macam mana nak jadi ini sekarang ni. Usul tersebut telah disokong oleh perwakilan dari Taiping, Mahjubi Hanafi. Katanya politik Teras Melayu Islam harus menolak sebarang kerjasama politik dengan Pakatan Harapan dan juga Kemah Besar. Itu katanya. Ini nampak gayanya saudara. Saya melihat PAS saja yang nakkan kembali pada UMNO selepas UMNO dituduh dengan pelbagai tuduhan. Saudara, saya lihat sendiri. Saya lihat kiriman seorang warga daripada Subang. Dia kata Presiden PAS Sajadi beranggapan bahawa yang menolak kerjasama UMNO dengan PAS adalah Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi seorang saja. Dia sebenarnya, kata pengirim sebut, tidak buat kerja rumah. Saya tahu kawasan saya. Tempat lain saya tak tahulah. Tapi di bahagian Subang, ada lebih kurang 79 cawangan UMNO. Tak ada satu cawangan pun yang bersetuju UMNO bersama dengan PAS. Pasti mungkin ada ahli cawangan bersetuju. Tapi mereka tak ambil kisah. Dalam keadaan begini, saudara, saya ingin bertanya. Siapa sebenarnya yang munafik dalam politik? Hayati, saudara. Pada tanggal 16 Ogos, saudara. Lihat sendiri, Ketua Pemuda PAS memulakan langkah untuk menawan Pahang dengan alasan setelah menawan Pahang, mereka telah pun berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. Ini Ketua Pemuda punya ungkapan pada tanggal 16 Ogos. Di mana letaknya keikhlasan mereka? Pahang adalah antara negeri yang dikuasai oleh UMNO. Kemudian pada tanggal 30 Ogos, baru lagi, menjelang lawatan Perdana Menteri ke Kedah, Setiausaha Politik MB mengajak rakyat untuk membenamkan UMNO. Dan pada 2 September 2 hari lepas, Ketua Pemuda PAS juga mengharapkan untuk terus berunding dengan UMNO hingga hari penamaan calon. Jadi saya kata, apa benda PAS ni? Sekejap maki, sekejap nak baik. Sekejap bermusuh, sekejap nak mendamai. Dan mereka sebenarnya, saya melihat pimpinan PAS khususnya, mereka seolah kepanasan. Kerana saya mendengar dan dapatan saya bahawa boleh katakan sebagai besar dari perwakilan yang menghadiri muktamar tersebut, mereka mahukan agar dalam pilihan raya akan datang
logo PAS, iaitu parti bulan. Gambar bulan warna hijau itu terus berkibar dalam PRU15. Jadi sekarang ni apakah mereka akan terus mendesak? Berani pula pimpinan PAS mendesak pimpinan dalam Perikatan Nasional. Jadi ini persoalan besar, saudara, yang mungkin perlu dirongkai oleh kepimpinan mereka. Kita tak mau campur. Bila mereka mendedahkan begitu, saya rasalah nampak gayanya PAS penuh dengan kecelaruan. Kepimpinan PAS berada dalam suasana yang penuh kecelaruan. Nak berbaik, waktu yang sama balon. Kita kalau nak baik, kita santuni. Tak payah bercakap lagi. Kita menghadapi ke depan. Apa yang perlu kita lakukan untuk menyantuni. Tapi sekejap kata titik tempang, sekejap kata begitu, sekejap kata bahawa dia tengah berunding. Malahan saudara dituduh pula UMNO ni. Kerana UMNO tak hadir, walaupun diberi jemputan dan sebagainya. Tadi pun Susat Agung PAS menyatakan melalui media massa. Malah ini dalam sidang media dia kata ditunjuk dia ada mengantar kiriman untuk menjemput Presiden UMNO dan pimpinan UMNO menghadiri muktamar PAS. Tapi dalam Facebook lah, dalam telefon bimbit. Sampai tak tahulah. Saudara. Dan akhirnya hari ini